my second maiden speech. Terima kasih Tuan Ahmad Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sawaktu sayang dan salam segulai sejalai. Terima kasih Tuan Ahmad Speaker kerana telah memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan rang Undang-Undang Pembekalan 2024 Bil 2023 yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Premier Sarawak, Menteri Kewangan dan Ekonomi Baru, Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar, Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar dan Ahli Daun Negeri bagi N26 Gedong pada 20 November 2023 yang lalu. Sebelum saya meneruskan perbahasan saya, terlebih dahulu izinkan saya untuk merakamkan setinggi penghargaan dan tahniah kepada Tan Sri Tuan Ahmad Speaker di atas pelantikan semula sebagai Speaker Daun Negeri. Semoga Allah SWT melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada Tan Sri Tuan Ahmad Speaker untuk meneruskan kecemerlangan dan dalam mentadbir dan memimpin Dewan yang mulia ini. Datuk Speaker, alhamdulillah terlebih dahulu sama-samalah kita menzahirkan rasa kesyukuran kepada Allah SWT di atas izin dan inayahnya jua negeri kita telah dianugerahkan kemakmuran dan kesejahteraan yang berpanjangan di bawah kepimpinan Yang Berhormat Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg di atas komitmen, kebijaksanaan dan kepimpinan yang termelang beliau serta barisan Kabinet Sarawak, kita yang berpandangan jauh telah dapat meningkatkan pendapatan kepada negeri kita saban tahun. Di mana pada tahun ini Sarawak telah merekod sejarah memperolehi pendapatan tertinggi di anggar ringgit Malaysia 12,718 juta setakat ini sehingga mendapat pengiktirafan oleh Bank Dunia sebagai salah sebuah negeri yang berpendapatan tinggi. Perkara ini tidak akan dapat dicapai tanpa komitmen dan kerja keras khususnya yang amat berhormat Premier dan Kerajaan GPS yang tidak kenal erti penat dan lelah, sentiasa berusaha untuk membangun dan memajukan negeri Sarawak yang kita sayangi ini agar negeri dan rakyatnya terus maju dan makmur. Datuk Speaker, apa yang menggembirakan kita, segala hasil pendapatan negeri yang diperolehi ini telah sedang upaya diurus serta dikembalikan kepada semua rakyat dengan melaksanakan pelbagai projek pembangunan, inisiatif serta program-program yang dapat meningkatkan taraf hidup, sosioekonomi dan kesejahteraan rakyat. Bajet 2024 yang bertemakan Development for All, Together Building a Prosperous, Sustainable and United Sarawak membuktikan keikhlasan dan kesungguhan Kerajaan GPS membangun dan memajukan negeri ini serta memastikan tidak ada mana-mana lapisan rakyat yang terpinggir daripada bajet ini. Bajet yang mengekalkan development bias telah membutuhkan pertambahan sebanyak RM1,532 juta ataupun 20% iaitu dari RM7,506 juta pada tahun 2023 kepada RM9,038 juta pada tahun 2024 ini. Daripada peruntukan pembangunan ini di mana RM5,695 juta atau 63% adalah memberi fokus kepada menyedia infrastruktur asas dan perkhidmatan dengan menambah baik kemudahan dan konektiviti yang boleh meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di luar bandar. Datuk Speaker, saya berdiri di sini mewakili seluruh rakyat di kawasan N43 Daru. Ingin merakamkan rasa bangga setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan GPS di bawah kepimpinan Yang Berhormat Premier yang telah melaksanakan langkah dan usaha meluluskan bajet yang meletakkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, khususnya di luar bandar termasuk kami di kawasan Dun Daru. Harapan kita, semoga pelaksanaan projek-projek dan program-program pembangunan yang telah diluluskan oleh kerajaan ini dapat dilaksanakan sebaik yang mungkin oleh agensi-agensi kerajaan yang terlibat agar matlamat murni kerajaan dalam bajet ini dapat dinikmati dan memberi faedah kepada rakyat. Datuk Speaker, sekarang izinkan saya menyentuh beberapa isu spesifik yang melibatkan kawasan saya di N43 Daru
yang memerlukan perhatian Dewan yang mulia ini, diharap kementerian, jabatan dan agensi yang berkenaan dapat mengambil perhatian dan tindakan yang sewajarnya. Pertama, masalah hakisan di SK Batang Lasak Daru. Tan Sri Dato' Ahmad Speaker, masalah ini pernah saya kemukakan dalam Dewan yang mulia ini. Alhamdulillah, selepas isu ini dibangkitkan, ianya telah mendapat perhatian daripada Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia sendiri, di mana satu lawatan bersama dengan Pengarah Pendidikan Negeri Sarawak dan pegawai yang berkenaan di SK Batang Lasak Daru telah diadakan pada 1 Ogos 2023 yang lepas. Hasil daripada lawatan tersebut, satu keputusan penyelesaian bagi isu ini untuk jangka pendek telah dipersetujui dengan membina bangunan sekolah sementara yang berkonsepkan kabin di tapak baharu yang telah dikenepasti bagi membolehkan pelajar yang belajar di sekolah berkenaan berpindah ke tempat yang lebih selamat. Walaupun sehingga kini saya masih lagi belum dapat perkembangan terkini tentang keputusan ini. Sehubung itu, sekali lagi saya merayu kepada Kementerian Pelajaran atau Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak supaya tindakan segera perlu dilaksanakan memandangkan masalah hakisan yang berlaku setiap hari semakin merisaukan. Yang kedua, memperkasakan peranan dan fungsi pegawai pendidikan daerah. Datuk Speaker, usaha kerajaan negeri yang begitu mengambil berat dalam memertabatkan sektor pendidikan di Sarawak ini amatlah memerlukan kerjasama daripada semua pihak, khususnya Kementerian Pendidikan Malaysia, kerana kita sudah maklum kebanyakan sekolah-sekolah di Sarawak ini amat memerlukan bantuan segera bagi memperbaiki dan menyediakan prasarana untuk kemudahan anak-anak kita menjadi proses pembelajaran yang kondusif dan selesa. Walaupun kita sudah maklum sektor pendidikan ini merupakan di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan, namun sebagai wakil rakyat seperti mana yang tunjukkan sendiri oleh Yang Berhormat Premier di atas keprihatinan beliau dalam isu ini, pihak kita berusaha membuat yang terbaik, membantu bukan saja memperbaiki prasarana yang perlu dinaik taraf, malah turut juga berusaha untuk membina beberapa kemudahan prasarana yang lain seperti dewan, bilik derjah, asrama, jeti, titian, padang serta gelangan sukan dan lain-lain lagi melalui peruntukan RTP. Walau bagaimanapun, kita menghadapi kengkangan dalam melaksanakan usaha ini kerana untuk melaksanakannya perlu melalui banyak birokrasi dan segala kelulusan hanya dapat diperolehi di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak atau Kementerian Pendidikan Malaysia sahaja. Oleh itu, saya ingin menyarankan supaya Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak melihat dan mengkaji balik beberapa proses dan prosedur kerja dalam usaha untuk memudahkan dan membantu kita mempertabatkan sektor pendidikan demi masa depan anak-anak kita di Sarawak ini, supaya beberapa perkara dan bidang kuasa hendaklah diteliti semula dan diturunkan kuasa kepada pegawai pendidikan daerah sahaja. Kementerian Pendidikan Malaysia perlu yakin dan percaya kepada kewibawaan dan keupayaan pegawai pendidikan daerah bagi membuat keputusan khususnya yang melibatkan sekolah-sekolah di bawah pentadbiran pegawai pendidikan daerah kerana mereka lebih mengetahui tentang keadaan dan keperluan sekolah-sekolah di bawah pentadbiran mereka dengan dibantu oleh guru besar dan atau pengetua di sekolah berkenaan. Begitu juga dengan beberapa penurunan kuasa pentadbiran yang lain, termasuk penempatan guru-guru, penurunan kuasa kepada pegawai pendidikan daerah untuk mengurus perkara ini melalui garis panduan yang jelas yang telah disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia hendaklah dilaksanakan agar kelewatan menunggu kelulusan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia atau Jabatan Pendidikan di Sarawak dapat diatasi. Langkah ini sudah pasti dapat menjimatkan masa dan kos. Rumah Spektra Permata. Datuk Speaker, salah satu perkara yang menjadi harapan dan impian rakyat khususnya bagi golongan B40 dan M40 adalah memiliki rumah kediaman mampu milik yang selesa. Untuk kawasan Daru setakat ini sebanyak 50 unit rumah Spektra Permata telah diluluskan di skim pembebasan Kampung Badong, di mana ianya dimulakan dengan membina 28 unit RSP terlebih dahulu. Projek ini telah dilancarkan pelaksanaan oleh Yang Berhormat Premier pada 23 Oktober 2022, iaitu tahun lepas. Sebab itu saya berharap pihak SDC di mana pengurusinya yang duduk di sebelah saya ini sepatutnya tadi dapat mempercepatkan pelaksanaan projek ini kerana saya sering didatangi oleh rakyat khususnya mereka yang telah mengisi borang permohonan bertanya
bila lagi projek tersebut akan siap seperti mana yang telah dilaksanakan di kawasan dan daerah yang lain. Datuk Speaker, Klinik Kesihatan Daru. Salah satu projek yang amat-amat dinantikan oleh masyarakat Daru adalah pembinaan klinik kesihatan Daru yang baru bagi menggantikan klinik kesihatan lama yang telah terbakar pada tahun 2015. Kerja-kerja menembok tapak bagi projek ini telah lama siap dan saya telah dimaklumkan bahawa projek klinik kesihatan Daru yang bernilai 35 juta telah pun diluluskan beberapa tahun yang lalu. Walau bagaimanapun ianya belum dapat dilaksanakan kerana reka bentuk belum lagi dimutamatkan di antara agensi pelaksana dan Kementerian Kesihatan. Apa yang merisaukan saya, kelewatan ini bukan saja menjejaskan peluang rakyat menikmati kemudahan kesihatan di klinik kesihatan yang lengkap dan selesa, malah boleh menyebabkan kos pembinaannya turut meningkat disebabkan oleh kenaikan harga bahan binaan dan kenaikan kadar SOR dari semasa ke semasa. Akhirnya projek ini nanti akan tertangguh lagi pelaksanaan disebabkan peruntukan yang sedia ada, iaitu RM30 juta tersebut tidak lagi mencukupi untuk melaksanakan projek ini pada masa kini. Oleh itu saya mohon agar pihak yang berkenaan dapat menyegerakan pelaksanaannya supaya masalah-masalah yang saya bangkitkan tadi dapat dielakkan daripada berlaku. Datuk Speaker, projek sakit. Di kawasan saya mempunyai 2 buah projek sakit yang bukan saja projek itu sakit, malah telah menyakiti hati rakyat di kedua-dua kawasan ini. Projek yang saya masukkan ialah pertamanya Jalan Sungai Pasin, Kampung ke Kampung Jemuring, daerah Matu, bahagian Mukah, di mana kontraktor bagi projek ini telah pun ditamatkan kontraknya pada 9 Ogos 2022. Walaupun kontrak projek ini telah ditamatkan lebih daripada setahun yang lalu, tetapi belum dipastikan bilakah ianya akan diteruskan atau disambung semula kerja-kerja pelaksanaannya. Begitu juga dengan projek menaik taraf Jalan Bawang Asan, Tanjung Manis, Sungai Ilas, Kampung Sebenak Fasa 2, daerah Maradong, bahagian Seriki. Saya juga dimaklumkan bahawa kontraktor bagi projek ini juga telah ditamatkan. Datuk Speaker, kedua-dua projek ini merupakan projek rakyat yang berpremier, di mana kelulusannya telah pun diumumkan pada 7 Ogos 2018, iaitu 5 tahun yang lalu. Keadaan ini amat membimbangkan saya selaku wakil rakyat di kawasan ini kerana ianya turut memberi impak negatif kepercayaan rakyat kepada kerajaan. Rakyat di kedua-dua kawasan ini amat merasa kecewa dan marah kerana penduduk di sini amat mengharapkan pelaksanaan kedua-dua projek tersebut menjadi kenyataan, kerana kedua-dua pendapat ini sehingga pada hari ini hanya bergantung kepada pengangkutan sungai untuk kepada bandar yang berdekatan. Apa yang lebih menyulitkan mereka sekarang ini, perkhidmatan pengangkutan sungai menggunakan bot ekspres bukan saja telah berkurangan, malah ada laluan yang tertentu sudah tiada lagi perkhidmatan yang disediakan. Ini semakin menyukarkan kehidupan mereka, terutamanya untuk keluar kepada bandar bukan saja untuk membeli bekalan makanan harian, malah bagi urusan penghantaran anak-anak ke sekolah dan untuk mendapat perkhidmatan rawatan perubatan. Oleh itu, Datuk Speaker, saya sekali lagi memohon ihsan dan simpati kerajaan, khususnya kementerian dan jabatan yang berkenaan, tolonglah untuk memastikan kedua-dua projek ini dapat diteruskan pelaksanaannya dan dapat disiapkan secepat yang mungkin. Rural Transformation Project (RTP). Datuk Speaker, salah satu projek yang telah memberi impak yang amat besar kepada kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat di luar bandar, adalah projek Rural Transformation Project ataupun RTP. Tidak dinafikan semenjak projek ini dilaksanakan pada tahun 2015 yang lalu, ianya telah banyak mengubah landscape dan infrastruktur di kampung-kampung dan rumah-rumah panjang di luar bandar. Walau bagaimanapun, sejak pelaksanaannya 8 tahun yang lalu, jadual kadar harga atau schedule of rate SOR yang baru dengan kenaikan sekitar 30% per tahun ini yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan binaan, didapati ia mengurangkan jumlah projek yang dapat dilaksanakan berbanding pada tahun-tahun yang sebelumnya. Sebab itu, memandangkan pendapatan negeri kita semakin bertambah, saya ingin sekali lagi memohon agar Kerajaan Sarawak mempertimbangkan kenaikan peruntukan RTP sekurang-kurangnya dari 5 juta sekarang kepada 7 juta setahun, untuk memastikan momentum pembangunan infrastruktur di kampung-kampung dan rumah-rumah panjang di luar bandar dapat terus dikekalkan demi memastikan kesejahteraan dan kesesaan rakyat dapat dilaksanakan. Peruntukan Maris.
Datuk Speaker, projek penyelenggaraan dan projek naik taraf jalan di bawah peruntukan Maris yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa tempatan merupakan salah satu projek yang berimpak tinggi, bukan saja menaik taraf jalan supaya lebih selamat, malah turut meningkatkan keceriaan kawasan pekan atau bandar yang berkenaan. Bagi kawasan Daru, Majlis Daerah Matu dan Daru, MBMD adalah agensi pelaksana untuk projek Maris yang merangkumi 3 buah daerah, dan iaitu daerah Matu, daerah Daru dan daerah Tanjung Manis, dan sebuah daerah kecil iaitu Igan. Pada tahun 2023, MDMD telah memohon peruntukan sebanyak 10.395 juta, namun hanya diluluskan RM4.7 juta sahaja untuk menyelenggara jalan-jalan di 3 buah daerah dan sebuah daerah kecil ini. Sehubungan itu, saya selaku wakil rakyat kawasan Daru memohon agar peruntukan Maris untuk kawasan ini dapat ditambah pada tahun 2024 ini nanti, dan begitu juga tahun-tahun berikutnya. Datuk Speaker, memajukan sektor pertanian luar bandar. Sektor pertanian merupakan satu perkara yang begitu sinonim dengan rakyat di luar bandar. Oleh itu, usaha kerajaan memperkasakan sektor pertanian amatlah dialu-alukan, termasuk pembinaan stesen-stesen pertanian di luar bandar. Saya mencadangkan agar fungsi peranan stesen pertanian di luar bandar diperkasakan, khususnya dalam memberi khidmat nasihat, bimbingan, tujuh ajar, menyelia dan menyerah segala aktiviti dan program pembangunan pertanian kepada penduduk luar bandar bagi menarik minat rakyat, terutamanya belia, untuk mencebur di bidang pertanian moden. Walaupun apa yang saya perhatikan, beberapa stesen pertanian di luar bandar, khususnya kawasan saya seperti stesen pertanian Nangan Semah, telah tidak berfungsi seperti mana sebelumnya untuk sekian lama. Begitu juga dengan stesen pertanian Nangan Singat yang baru dibina, tidak ada pegawai khusus yang mencukupi untuk melaksanakan operasi secara berkesan. Selain itu, peranan pertubuhan peladang kawasan PPK perlu diperkasakan kerana didapati ada PPK kurang berjaya, malah ada yang gagal berfungsi dengan baik. Satu usaha yang drastik dan berani memperkenalkan melaksanakan bisnes model yang baru perlu dilaksanakan agar PPK lebih berdaya saing dan berjaya. Dengan adanya PPK yang berjaya, sudah pasti turut membantu ahlinya yang terdiri daripada para petani mengembangkan nilai tambah ke atas kepelbagaian produk-produk pertanian, sekaligus mempertingkatkan penghasilan produk pertanian sejajar dengan usaha kerajaan Sarawak, menjadi Sarawak sebagai pengeluar dan pengeksport makanan utama negara. Dalam hal ini, saya juga ingin mencadangkan supaya program seperti Agriculture Facilitation Fund AFF yang didapati berkesan dan telah dilaksanakan sebelum ini, khususnya bagi membantu pekebun kecil dengan peruntukan 1 juta untuk satu kawasan DUN, dapat diteruskan lagi. Datuk Speaker, mewartakan water catchment area. Bekalan air bersih di daerah Daru dan Matu adalah bergantung kepada loji air terawat Jemuring. Oleh itu, untuk memastikan bekalan air yang mencukupi sepanjang masa serta keselamatan air terjamin, kawasan hutan di kawasan ini yang telah dikenali sebagai Sungai Selai Inah seluas 845 hektar hendaklah segera diwartakan sebagai hutan simpan kekal supaya ianya terus berfungsi sebagai water catchment area untuk membekalkan air ke loji air terawat Jemuring. Memperkasakan perkhidmatan awam. Datuk Speaker, keberkesanan dan kecekapan pelaksanaan dasar program dan projek kerajaan adalah bergantung kepada jentera kerajaan perkhidmatan awam. Gelombang pembangunan yang semakin rancak berlaku di negeri ini dengan pelaksanaan pelbagai jenis projek seperti RTP, projek-projek rancangan Malaysia, projek-projek rakyat, projek-projek di bawah agensi-agensi pembangunan yang lain lagi, menuntut keupayaan penjawat awam sebagai jentera pertibaan kerajaan yang mantap, komited dan berkompetensi tinggi. Dalam hal ini, saya ingin mencadangkan supaya satu usaha mengkaji termasuk melaksanakan reform dalam struktur perkhidmatan awam negeri khususnya perlu dilaksanakan secara selaras dengan tuntutan dan perkembangan semasa. Sekiranya usaha ini tidak dilaksanakan, adalah dikuatiri ia boleh menjejaskan prestasi dan motivasi di kalangan penjawat awam. Datuk Speaker, salah satu jentera pentadbiran peringkat angka umbi yang boleh membantu usaha kerajaan untuk menjadikan negeri ini sebagai negeri maju menjelang 2030 adalah JKKK. Meskipun diakui pelbagai usaha untuk menambah baik dan memperkasakan peranan dan fungsi JKK ini telah dengan menyalurkan peruntukan dan inisiatif menyediakan pembayaran allowance kepada setiausaha dan menyediakan allowance mesyuarat kepada ahli-ahli JKK, namun satu model latihan dan pendidikan bagi memperkasakan peranan dan fungsi JKK ini hendaklah dirangka dan disediakan supaya institusi JKK ini dapat dimantapkan selaras dengan hasrat kerajaan. Untuk makluman Ibu Hormat, dalam Dewan yang mulia ini, sebenarnya JKK kita di Sarawak ini amat bertuah
kerana setiap kali mereka mengadakan mesyuarat ahlinya akan diberi allowance sebanyak RM50 seorang, walaupun mesyuarat tersebut diadakan kurang daripada 1 jam. Kadar ini adalah sama dengan allowance yang Ahli Berhormat terima sehari semasa menghadiri mesyuarat atau persidangan Dewan Negeri, walaupun persidangan kita dari pukul 9 pagi sampai pukul 10.30 malam, kadarnya tetap juga RM50. Yang Berhormat, you got to one up. Oleh itu, I'm finishing, Datuk Speaker. Oleh itu, seperti yang telah saya syorkan sebelum ini dalam Dewan Yang Mulia, harap-harap Datuk Speaker lihatlah juga kadar allowance kita yang telah tidak berubah sejak 43 tahun yang lalu, agar tarafnya tinggilah sikit daripada JKK. Sebagai penutup, Datuk Speaker, sebelum mengakhiri ucapan saya, dengan ini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Krismas kepada rakan-rakan dan tawalan yang meraihkannya, dan selamat tahun baru kepada semua. Semoga tahun 2024 nanti membawa lebih rahmat dan berkat kepada kita semua. Saya akhiri pembahasan saya dengan 3 rakaat pantun. Yang pertama, terbang riang si rama-rama, hinggap bersantai di pohon kurma. Terima kasih Yang Berhormat Premier, yang bijak saksama, Belanjawan 2024, pembangunan Lok Bandar, fokus utama. Fajar menyising di waktu pagi, hidangan pipus dan tumpik panas untuk sarapan. Menjana ekonomi negeri berpendapatan tinggi, Sarawak maju makmur, manifestasi masa harapan. Daun selasih di tepi dulang, dulang berisi sirih pinang. Terima kasih petugas Dewan, bertugas cemerlang. Tahniah Tan Sri Speaker menggelikan sidang dengan gemilang. Dengan itu, Tan Sri Datuk Speaker, saya sukacitanya menyokong sepenuhnya rang Undang-Undang Pembekalan 2024 Bil 2023. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih.